Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman Rekreasi Hutan Bukit Patoi daerah Temburong menjadi tumpuan rombongan Presiden Republik Demokratik Timor Leste bagi aktiviti riadah. Tuan Yang Terutama Dr. Jose Ramos Horta dialu-alukan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Menteri Pengiring. Sejurus ketibaan, Tuan Yang Terutama diberikan taklimat oleh Dayang Nur Alinda binti Haji Ibrahim, Pengarah Perhutanan. Sepanjang pendakian, Tuan Yang Terutama diberikan penerangan mengenai pelbagai jenis flora dan fauna yang terdapat di kawasan berkenaan. Presiden Republik Demokratik Timor Leste kemarin juga mengadakan lawatan ke Pusat Pakar Pantai Jerudong PJSC, Jerudong Park Medical Center JPMC dan Gleneagles JPMC. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Beberapa jabatan yang terdapat di PJSC menjadi lawatan Tuan Yang Terutama. PJSC menempatkan Pusat Kanser Brunei yang memberikan rawatan kanser, strok dan maxillofacial serta pembedahan rekonstruktif. Lawatan Tuan Yang Terutama diteruskan ke JPMC dan Gleneagles JPMC. Timor Leste menawarkan peluang bagi pelaburan langsung asing. Perkara itu dikongsikan oleh Presiden Republik Demokratik Timor Leste semasa sesi perkongsian perniagaan anjuran Stratacom Global Investment Group bersama masyarakat perniagaan di negara ini kemarin. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Menteri Pengiring. Tuan Yang Terutama Abel Gutierrez, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke negara ini, dalam ucapannya berkata, perniagaan merupakan enjin pertumbuhan negara dalam menyokong objektif masing-masing dan ia dibina berdasarkan kepimpinan yang dipercayai. Pelaksanaan pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum mula dilaksanakan pada 1 November lalu. Sehubungan itu, kemarin diadakan sesi perjumpaan bersama para pegawai dan tenaga pengajar Jabatan Pengajian Islam yang terlibat dengan pengintegrasian tersebut. Sesi perjumpaan diadakan di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dalam ucapannya menjelaskan Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan sama-sama berganding bahu untuk memastikan proses pelaksanaan pengintegrasian berjalan dengan lancar dan teratur. Hubungan baik negara Brunei Darussalam dengan Republik Indonesia membolehkan banyak kemajuan dicapai dalam hubungan dua hala. Sehubungan itu, Majlis Resepsi Sempena Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun diadakan malam tadi di Hotel Antarabangsa Rizkon, Gadong.
Hadir mewakili kerajaan negara Brunei Darussalam yang berhormat Bihin Datu Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Hal Bibin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Dr. Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara ini dalam ucapan alu-aluannya menyentuh mengenai hubungan kedua-dua negara yang semakin rapat dan harmoni, khususnya dalam pelbagai bidang, antaranya bidang diplomatik, perdagangan, pendidikan, politik dan pertahanan. The year of 2023 is a special year for Indonesia as we have achieved several notable milestones. 45 pegawai dan kekitangan Kementerian Keuangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya yang bersara pada tahun 2022 kemarin menerima cenderamata persaraan. Penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Majlis diselenggarakan oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat bertujuan bagi mengekalkan silaturahim dan hubungan kekeluargaan antara pegawai dan kekitangan yang telah bersara dan yang masih berkhidmat. Seterusnya, pesara-pesara daripada jabatan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan sentiasa berusaha ke arah mengembang majukan serta meningkatkan produk pelancongan di negara ini. Sehubungan itu, rombongan ahli Majlis Mesyuarat Negara meneruskan program lawatan ke beberapa lokasi tapak perusahaan perikanan dan pelancongan di daerah Brunei dan Muara dan daerah Temburong. Di daerah Brunei dan Muara, lawatan tertumpu di ladang ternakan ikan air tawar dan udang galah yang terletak di Jalan Pantai Serasa Muara. Rombongan juga membuat lawatan ke salah sebuah destinasi ekopelancongan di daerah Temburong iaitu The Abbot Brunei. Arkib negara perlu berpandangan lebih jauh dengan melaksanakan pendekatan kontemporari dan inovatif dalam pengurusan sumber-sumber yang dinamik ke arah membentuk masa depan. Antaranya ialah dari segi penerapan maqasid al-syariah kepada peranan arkib negara dalam memelihara warisan budaya. Pemangku Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menekankan perkara tersebut semasa perasmian Seminar Kebangsaan Arkib 2023. Seminar berlangsung kemarin di Universiti Brunei Darussalam, UBD. Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Filah menjelaskan arkib negara perlu bekerjasama dengan institusi lain untuk membangunkan program dan pameran bersama bagi melestarikan warisan budaya negara. Seminar diteruskan dengan pembentangan perdana dari Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turkiye ke negara Brunei Darussalam. Seminar dianjurkan oleh Jabatan Muzium-Muzium melalui Arkib Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Pusat Pengajian Islam Sultan Omar Ali Saifuddin UBD. 39 orang pelajar yang mengambil jurusan Hospitality dan Pelancongan dari Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE Kampus Sultan Saiful Rijal kemarin mengadakan lawatan sambil belajar ke Balai Raya Orang Kaya Surah Haji Tuba, Kampung Senukuh, daerah Temburong. Lawatan memberikan peluang kepada rombongan untuk menyaksikan proses pembuatan mi senukuh dan proses mengamping. Kami dapat belajar proses membuat mengamping, and then kami boleh belajar proses membuat mi jelah. Memberikan saya pengetahuan dan pengalaman yang baru dan juga
dilayani oleh penduduk-penduduk yang sangat friendly. Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat separuh akhir kebangsaan diteruskan lagi bagi hari kedua kemarin. Musabakah berlangsung di Dewan Muzakarah, Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. 21 orang peserta memperdengarkan bacaan masing-masing. Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat separuh akhir kebangsaan akan diteruskan lagi hari ini. Manakala majlis pengumuman keputusan dan penyampaian hadiah akan berlangsung esok. Orang ramai juga boleh mengikuti siaran langsung musabakah tersebut melalui laman Facebook rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama. Kajian Tenaga Kerja KTK 2023 yang dikendalikan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Keuangan dan Ekonomi akan berakhir pada 12 November ini. Sehubungan itu, semua isi rumah dan keluarga yang terpilih untuk mengikuti KTK 2023 dan belum lagi ditemuduga dikehendaki untuk menghubungi pegawai kajian yang dilantik bagi membuat temu janji atau menghubungi JPES. Hasil yang diperoleh melalui KTK 2023 adalah sumber maklumat yang penting bagi kegunaan perancangan sosio-ekonomi negara, ahli akademik, penyelidik, penuntut dan orang ramai bagi keperluan dan kegunaan masing-masing. KTK 2023 dijalankan di bawah Akta Perangkaan Penggal 81 dari Undang-Undang Negara Brunei Darussalam. JPES ingin memberikan jaminan kepada semua keluarga atau isi rumah terpilih yang mengambil bahagian dalam kajian ini bahawa maklumat yang dikumpulkan akan disimpan sulit dan akan digunakan bagi keperluan perangkaan sahaja. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Beralih ke berita antarabangsa. Pemimpin dari 21 ahli Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik akan mengadakan perjumpaan di San Francisco bulan ini bagi menghadiri sidang kemuncak APEC ke-30 buat pertama kali yang dihoskan oleh Amerika Syarikat sejak 2011. Seperti kebanyakan perhimpunan antarabangsa, APEC telah menjadi pentas untuk persaingan strategik antara Amerika Syarikat dan China, dua ekonomi terbesar di dunia, dan semua mata akan tertumpu pada sidang kemuncak dua hala yang dijangkakan dibuat oleh Presiden Amerika Syarikat Tuan Joe Biden dan Presiden China Tuan Xi Jinping semasa sesi sidang kemuncak berkenaan. Menurut Profesor Sains Politik dan Pengarah Pusat Kajian APEC di University of California, Vinny Agarwal, mesyuarat itu mungkin akan menjadi kemuncak sidang kemuncak itu. Tuan Xi Jinping masih belum mengesahkan kehadirannya di APEC. Namun, pertemuan antara kedua pemimpin itu akan menjadi pertemuan kedua mereka secara peribadi sejak Tuan Joe Biden mengambil alih jawatan pada Januari 2021. Kedua pemimpin pertama kali bertemu di sidang kemuncak G20 di Bali tahun yang lalu. Para pemimpin APEC bakal berhimpun pada 15 hingga 17 November ini. Bermula 11 November, pegawai kanan keuangan APEC dan menteri-menteri akan bermesyuarat menjelang sidang kemuncak itu, manakala sidang kemuncak tahunan CEO APEC akan berlangsung pada 14 hingga 16 November. Perkembangan mengenai pergolakan di Timur Tengah. Seorang ketua pakar bedah di Hospital Al-Shifa di Gaza berkata,
Serangan rejim Israel semakin mendekati kawasan kompleks hospital tersebut setiap hari. Dr. Ahmad Al-Mukhlati berkata ketegangan situasi dapat dirasakan oleh setiap kaki tangan. Dalam serangan bom terbaru rejim Zionis, kira-kira puluhan letupan berlaku setiap minit dalam tempoh sejam. Tegasnya, hanya penduduk awam berada di lapangan hospital tersebut. Terdahulu, hospital-hospital utama di Bandar Gaza menjadi tempat perlindungan penduduk awam setelah rumah mereka musnah dibom Zionis yang kini memasuki bulan kedua. Sementara itu, beribu-ribu penduduk Palestin yang berlindung di Hospital Al-Shifa, sebuah pusat perubatan terbesar di jalur Gaza, menerima arahan pemindahan dari rejim Israel. Penduduk Gaza bagaimanapun menegaskan mereka tidak mempunyai tempat untuk dituju dan tidak merancang untuk meninggalkan kawasan hospital berkenaan. Hospital Al-Shifa menjadi tempat perlindungan bagi hampir 50,000 penduduk Palestin yang kehilangan tempat tinggal. Para pegawai Hospital Al-Shifa dan Al-Quds berkata serangan udara Zionis hampir mengenai bangunan mereka. Rejim Israel sehingga kini terus melancarkan serangan kejam dengan mengebom tempat perlindungan penduduk awam termasuk hospital-hospital utama dan mengorbankan banyak jiwa. Sementara itu, Pejabat Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkata kira-kira 100,000 penduduk awam berlindung bersama para pesakit dan warga hospital di utara jalur Gaza. Dana Keuangan Antarabangsa belum lagi melihat perincian perjanjian pinjaman antara Bank Eksport Import China EXIM dan Sri Lanka. Perkara itu dikongsikan oleh pengarah urusan IMF di Beijing. Sri Lanka yang telah berdekad berdepan krisis keuangan cuba mencapai perjanjian penstrukturan semula dengan pihak peminjaman sejak musim luruh lalu. Negara itu terpaksa mungkir pembayaran hutang asing yang bulan Mei 2022 setelah pertukaran mata wang asing yang merekodkan tahap paling rendah. Pada bulan Oktober lalu, Sri Lanka mencapai satu perjanjian dengan EXIM yang meliputi kira-kira baki hutang berjumlah $4.2 bilion. Perjanjian tersebut diharap dapat membantu negaranya melepasi penilaian pertama program IMF dan lulus bagi penerima pembayaran kedua pakej pinjaman berjumlah $334 juta. Rusia melaporkan berjaya memusnahkan pelbagai senjata tentera Ukraine, manakala pihak Ukraine berkata tenteranya menggagalkan serangan Rusia ke pelbagai arah dalam tempoh 24 jam lalu. Kementerian Pertahanan Rusia dalam satu taklimat berkata tentera Rusia menangkis serangan tentera Ukraine ke banyak arah termasuk Kupiansk, Kharkov, Krasny Liman, Donetsk dan Zaporizhia. Tentera Rusia juga memusnahkan beberapa meriam artileri dan kenderaan tentera Ukraine dan memintas 2 peluru yang dilancarkan oleh sistem pelancar roket HIMARS Ukraine. Pada hari yang sama, laporan yang dikeluarkan oleh kaki tangan AM Angkatan Tentera Ukraine menunjukkan bahawa lebih daripada 50 pertempuran telah dilancarkan di barisan hadapan. Para penduduk di Lahore berdepan dengan jerebu tebal berikutan kualiti udara di bandaraya terbesar Pakistan itu kekal berada pada tahap berbahaya. Indeks kualiti udara Lahore pada 348 setakat kemarin. Indeks kualiti udara di tahap lebih 100 diistilahkan sebagai tidak sihat bagi mereka yang mempunyai masalah paru-paru. Manakala indeks antara 301 hingga 500 dianggap sebagai berbahaya. Minggu lalu Lahore disenaraikan sebagai bandar kedua paling tercemar di dunia di belakang New Delhi, India. Sehubungan dengan itu, kerajaan setempat mengarahkan pelajar untuk memakai sungkup muka di sekolah secara mandatori dan segala aktiviti pembekaran dilarang. Satu kejadian kebakaran berlaku di kawasan kejiranan pendatang di selatan bandar Chile, Coronel. Kejadian meragut 14 jiwa termasuk kanak-kanak.
Menurut Ketua Pendakwa Raya, para mangsa dikenal pasti sebagai pendatang Venezuela tanpa dokumen yang sah. Sementara itu, para pegawai setempat masih lagi menjalankan usaha pengenal pastian identiti setiap mangsa serta siasatan punca kejadian. Laporan awal menunjukkan kebakaran merebak pantas di rumah kayu itu yang berpunca dari kawasan dapur gas buatan sendiri.